Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kita dah tengok struktur nefron seperti yang saya terangkan. Dia bermula daripada kapsul Bowman. Okay, daripada kapsul Bowman. Bahan tu akan bergerak ke tubuh belika proksimal. Okay, yang ni tubuh belika proksimal. Mana tubuh belika proksimal? Okay, ni tubuh belika proksimal. Kemudian daripada tubuh belika proksimal ke liku Henle. Okay, ke liku Henle. Okay, daripada liku Henle dia akan ke tubuh belika distal. Okay, tubuh belika distal. Dan last sekali bahan tu akan keluar melalui ductus pengumpul. Okay. Dan darah pun saya dah terangkan. Darah akan mengalir bermula daripada arteri renal. Okay, ni arteri renal. Dia akan masuk ke dalam arteriole afferent. Kemudian melalui glomerulus. Daripada glomerulus dia akan keluar ke arteriole efferent. Okay. Dan dia akan mengalirlah sepanjang ni sampailah darah tu akan mengalir keluar melalui venule dan masuk ke dalam vena renal. Okay, itu perjalanan darah dan struktur nefron. Okay. Jadi di mana proses berlakunya tapisan tu? Okay. Apabila darah masuk ke arteri renal dan bergerak ke arteriole afferent. Okay, arteri afferent ni diameter dia besar dan kita tahu bahawa arteri mempunyai tekanan darah yang tinggi. Jadi apabila darah mengalir melalui struktur glomerulus ni, dia membentuk tekanan hidrostatik yang tinggi. Tekanan hidrostatik yang tinggi. Disebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi akan memaksa sebahagian bahan terturas keluar. Okey, terturas keluar ke dalam kapsul Bowman. Jadi terturas keluar ke dalam kapsul Bowman. Okey, apakah bahan-bahan yang akan terturas keluar tu? Okey, jadi bahan yang akan terturas keluar ni terdiri daripada yang terturas keluar ni ke dalam kapsul Bowman adalah bahan-bahan yang kecil lah. Okey, bahan-bahan yang kecil seperti glukosa, asid amino, vitamin, air, garam dan urea. Bahan-bahan itu boleh terturas keluar kerana terturas keluar kerana molekulnya yang kecil lah. Tetapi ada 3 bahan yang tidak boleh terturas keluar ke dalam kapsul Bowman kerana saiznya yang besar, iaitu sel darah merah, platelet dan protein plasma. Okay, jadi 3 benda tu tidak dapat terturas keluar, so dia akan stay je lah. 3 bahan ni akan stay je lah. Dia akan bergeraklah ke arteriole efferent dan last sekali dia akan masuk dalam venule. Okey, bahan-bahan yang terturas keluar ni inilah yang akan bergerak melalui tubuh ni. Dan bahan-bahan yang terturas keluar ni dia dia keluar ni tak tapis dah. Dia semua maksudnya kalau air tu lagi ada air dalam darah tu semuanya akan keluar. Maksudnya kerana tekanan hidrostatik yang tinggi itulah yang menyebabkan air, glukosa, semua air,
glukosa, asid amino, yang semua air itu maksudnya air yang masa darah ni lalulah. Air itu telah terkuras keluar dan proses di mana bahan ini terkuras keluar dinamakan proses ultraturasan. Okey, prosesnya adalah proses ultraturasan. Okey, jadi bahan yang terturas keluar macam saya kata tadilah. Ni bahan-bahan dia. Maka bahan yang boleh terturas keluar, glukosa, asid amino, air dan garam, dan proses ini dinamakan sebagai proses ultraturasan. Okey, proses ultraturasan tu di mana bahan di dalam glomerulus disebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi, bahan-bahan itu boleh terturas keluar ke dalam kapsul Bowman. Dan proses ini dinamakan ultraturasan. Okey, bahan yang keluar ni dia ada nama dia. Nama dia adalah hasil turasan glomerulus. Hasil turasan glomerulus. Okey, hasil turasan glomerulus ni adalah benda yang keluar ni lah. Dan hasil turasan glomerulus yang akan mula melalui tubul beringkar proksimal, kemudian dia akan lalu ikut liku Henle, lalu ke tubul beringkar distal, dan last sekali lalu ke ductus pengumpul. Okey, seperti dalam penyataan ni inilah hasil turasan glomerulus dalam kapsul Bowman adalah sama seperti plasma darah. Maksudnya macam yang saya cakap tadilah. Dia ada air, glukosa, asid amino, garam, kecuali sel darah merah, platelet dan protein plasma yang terlalu besar untuk merentasi dinding glomerulus. Okey, ni adalah proses dia lah. Lalu arterioaferen, kemudian kita ada glomerulus, dia akan keluar melalui arterioeferen, dan bahan yang bersaiz kecil dan air akan terkuras keluar akibat tekanan hidrostatik yang tinggi. Okey, itu adalah proses ultraturasan yang hanya berlaku di glomerulus. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok proses yang kedua, iaitu proses penyerapan semula. Okey, proses penyerapan semula dan rendesan. Okey, proses penyerapan semula akan bermula di tubuh beringkar proksimal, kemudian bersambung di liku Henle, kemudian bersambung di tubuh belingkar distal, dan last sekali berakhir di tubuh pengumpul. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan penyerapan semula? Penyerapan semula adalah apabila bahan-bahan daripada hasil turasan glomerulus ni akan diserap semula ke dalam kapilari darah. Sebab tadi kan masuk ultraturasan, bahan-bahan yang badan kita nak pun terturas keluar, kerana maksudnya bukan selektif, bukan dipilih pun. Air masuk, glukosa semua masuk. Jadi ada yang bahan badan kita nak semula. Jadi berlakulah proses penyerapan semula. Penyerapan semula ni adalah apabila bahan hasil turasan glomerulus diserap semula daripada tubul ni masuk balik ke dalam kapilari darah. Okey, jadi bermula di tubuh belingkar proksimal. Okey, tubuh belingkar proksimal di mana ni yang pertama lah, tubuh belingkar proksimal di mana semua glukosa dan asid amino akan diangkut secara pengangkutan, akan diserap semula secara pengangkutan aktif dari tubuh belingkar proksimal ke dalam kapilari darah. Okey, jadi akan berlaku proses penyerapan
semula. Manakala pada masa yang sama air dan garam juga diserap semula ke dalam kapilari darah. Jadi memang istilah dia tu penyerapan semula. Tak boleh sebut penyerapan sahaja, dia kena sebut penyerapan semula. Okey. Okey, jadi garam pun masuk secara pengangkutan aktif, air sahaja akan diserap semula secara osmosis. Okey, kemudian hasil turasan glomerulus akan bergerak ke likoheldi. So sama juga proses penyerapan semula berlaku apabila hasil turasan glomerulus ni meneruni likoheldi, air akan diserap semula. Kemudian bila dia naik ni, garam pula yang akan diserap semula. Okey, proses penyerapan semula juga bersambung di tubuh belika distal di mana air dan garam juga akan diserap semula, dan di tubuh pengumpul pun air dan garam diserap semula ke dalam kapilari darah. Jadi kalau perasan, proses penyerapan semula ni lebih mudah saja. Yang lain sikit masa tubuh belika proksima ni, di mana semua glukosa dan asid amino yang akan diserap semula secara pengangkutan aktif. Okey. Kemudian air dan garam. Lepas tu dekat likoheldi ni pun sama, air dan garam diserap semula. Di tubuh belika distal dan tubuh pengumpul pun air dan garam. Jadi dia punya main penyerapan semula ni adalah air dan garam, kecuali dekat tubuh belika proksima glukosa dan asid amino. Jadi maksudnya dekat sini, bila lalu pada likoheldi, sepatutnya glukosa dan asid amino sudah tiada di dalam hasil turasan glomerulus. Dia tak boleh ada glukosa dan asid amino dalam tubuh bila lalu dekat likoheldi. Andai kata ada, bermakna menunjukkan bahawa darah kita mengandungi kandungan glukosa yang terlalu tinggi. Jadi bila kat sini bukan semua glukosa yang dapat diserap semula, jadi ada glukosa yang tertinggal dalam ni, dan itu yang petanda kepada diabetes mellitus atau kencing manis. Okey, jadi selesai untuk penyerapan semula. Penyerapan semula ni adalah apabila masa tubuh belika proksima semua asid amino dan glukosa, air dan garam. Okey, likoheldi air dan garam, tubuh belika distal dan tubuh pengumpul pun air dan garam. Okey, itu proses penyerapan semula. Okey, dan proses yang ketiga adalah rembesan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rembesan? Rembesan adalah apa yang badan kita tak nak akan dikeluarkan daripada darah, dirembeskan masuk ke dalam tubuh. Okey, boleh tengok anak panah ni. Anak panah ni menunjukkan daripada kapilari darah. Kalau gambar nefron tadi, kalau awak ingat balik, di sepanjang nefron ni ada banyak kapilari darah yang berselerak kan. Jadi daripada kapilari darah akan dirembeskan masuk dalam tubuh. Okey, apa bahan-bahan yang dirembeskan? Iaitu urea, asid urik dan amonia yang diangkut secara pengangkutan aktif, manakala bahan-bahan seperti dadah, alkohol dan bahan toksin akan dirembeskan keluar secara resapan. Okey, jadi awak tengok kat sini dalam tubuh ni dah tak ada glukosa, asid amino dan ada sedikit garam dan air yang masih belum diserap semula. Tapi dalam ni dah ada urea, asid urik, amonia, dadah, kalau ada alkohol dan bahan toksin. Dan bila sampai ke tubuh pengumpul, maka dia akan dikumpulkan dekat sini, maka terbentuklah air kencing. That's why saya kata bahawa dalam tubuh ni tak boleh ada glukosa dan asid amino. Andai kata glukosa ada kat bahagian ni, maka air kencing ni akan ada glukosa. Maka petanda orang tu ada kencing manis. Sebab penyerapan semula glukosa dan asid amino hanya berlaku di tubuh belika proksima sahaja. Okey, jadi hasil turasan terakhir akan dikeluarkan sebagai air kencing. Yang ni saya katakan hasil turasan glomerulus yang terakhir yang masih tertinggal dalam tubuh pengumpul akan dikeluarkan sebagai air kencing. Jadi dalam kencing tu
90%-nya adalah air, 2.5% adalah bahan kumus seperti urea, asid urik, amonia, dan 1.5% adalah garam dan pigmen empedu. Jadi daripada tubul pengumpul, air kencing akan disalurkan ke pelvis. Jadi ingat balik pelvis dan dibawa keluar daripada ginjal melalui ureter dan dia akan duduk di pundi kencing dan dikeluarkan daripada badan melalui uretra. Jadi proses penghasilan air kencing ada 3 lah, iaitu proses ultraturasan yang berlaku di glomerulus, penyerapan semula yang berlaku di start daripada tubuh belingkar proksima, liku Henle, tubuh belingkar distal dan tubuh pengumpul, dan yang ketiga proses rembesan yang hanya berlaku di tubuh belingkar distal sahaja.